di zat Allah, yang ada di zat. Seperti kudrah. Maka makna kudrah, satu sifat yang ada, ia satu sifat di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah, nescaya dapatlah kita melihat akan dia, akan sifat kudrah. Demikian yang 6, kemudian daripada sifat kudrah. Yang ketiganya sifatun ma'aniyun. Ini pembahagian sifat 20 wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Ini pembahagian ni mengikut istilah lah, mengikut panggilan ulama-ulama yang membicarakan kaedah sifat 20. Yang mana pembahagian sifat 20 kepada 4 bahagi ini, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini untuk lagi kejap lah pemahaman kita. Tapi termasuk di dalam ilmu fardu kifayah. Tapi nak tahqiq lagi, nak kejap lagi pemahaman kita akan sifat 20, kena tahu jugalah. Sifat wujud ni sifat macam apa bahasanya, jenis sifat wujud yang panggilan dia. Sifatun nafsiyatun. Kenapa panggil sifatun nafsiyatun? Dia hurah dah terdahulu. Mula daripada qidam sampai ke wahdaniyah, 5 sifat dipanggil sifatun salbiyatun. Terjemahan dia, kemudian kenapakah 5 sifat ni dipanggil sifatun salbiyatun? Sama juga dengan sifatun ma'aniyun, sifat ma'ani. Jadi 7 sifat kudrah sampai ke kalam, dia istilahnya panggilan ilmu letak sifat ma'ani. Kenapakah? Apa makna ma'ani? Itu terjemahan dia. Kemudian kenapakah 7 sifat ni dinamakan sifat ma'ani? Begitu juga sifat bahagian yang keempat, iaitu sifatun ma'nawiyatun. Jadi yang terdahulunya, bahagian yang pertama, sifatun nafsiyatun, iaitu satu sifat wujud. Nafsiyatun ni yang dibangsakan kepada zat, yang dibangsakan kepada nafsi, kepada diri. Nafsi dengan makna zat, diri. Diri, kalau kita ni lah nafsi, diri. Zat, diri ni lah zat ni. Faham tak ni? Kalau kita. Nafsi ni diri. Nafsi dengan makna zat. Jadi, nafsiyatun yang dibangsakan kepada diri. Kenapa dibangsakan wujud ni sifat yang dibangsa pada diri? Sebabnya, apabila sebut ada, maka hati kita, pengertian kita, pemahaman kita terus tuju kepada diri, kepada zat. Dipanggil sifat nafsiyah. Ada ni. Ada sesuatu perkara, ada sesuatu benda. Sebut kata ada. Ada. Sebut kata ada. Sebut kata ada nasi contohnya. Hati kita, pengertian kita terus tuju kepada zat nasi. Tu kan ni? Ada nasi. Ada nasi. Mana hati kita tuju ke mana? Bukan tuju kepada zat nasi. Ada ni? Sebut kata ada nasi. Hati kita tu tuju ke apa? Tuju kepada nafsi, zat nasi itu. Lepas tu nasi tu jenis apa? Nasi tu banyak mana? Lepas tu hati cerita kemudian lah tu. Tapi sebut kata ada tak nasi? Ada. Nasi ada. Sebut kata ada, hati kita tuju ke mana? Tuju ke zat nasi tu lah. Zat tu dipanggil nafsi, diri nasi. Jadi dipanggil sifat bangsa diri. Nafsiyah dia panggil. Sekarang kita bicara sifat 20. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nama panggilan sifat termasuk sifat kita pun nama sama juga. Kita bersifat dengan wujud. Panggilan apa sifat wujud ni? Sifatun nafsiyatun juga.
Panggilan dia sama je. Pada ni. Jadi kita nak cerita bab sifat 20, tiba-tiba cerita bab benda lain, perkara lain. Nak nampak kita. Jadi, bila sebut kata ada sesuatu perkara, hati kita terus tuju ke diri perkara tu. Nafsi, zat perkara tu. Dia panggil sifat bangsa nafsi. Bangsa diri, bangsa zat. Sifatun nafsiyatun. Itu je. Lepas tu, perkara tu macam mana. Tu kena fikir semula lah pula. Hati kita sebut kata ada, terus tuju kepada nafsi, diri perkara tu. Zat perkara tu. Dipanggil sifatun nafsiyatun. Sifat wujud. Kemudian, sifat salbiyah. Salbiyah. Kalau ikut terjemahan dia, sifatun salbiyatun. Salbiyatun ni kalau ikut terjemahan lah. Kalau ikut terjemahan dianya, sifat yang dibangsakan kepada ternapi. Sifat yang dibangsakan pada salbi. Salbi ni ternapi. Itu asal dia. Ternapi apa di sini? Kalau di sini kok ternapi sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau salbi bagi zat Allah Ta'ala lah. Tapi kalau hak salbi bagi kita, hak ternapi lah. Macam sebut minggu lepas lah. Mana contoh sifat salbi bagi kita? Sifat miskin. Apa makna miskin? Sifat ni sebut kata miskin, ternapi dengan bahawa ketiadaan duit. Kalau kata bersifat dengan sifat mandu. Apa makna mandu? Maknanya ternapi ada anak. Dia panggil salbi, dia panggil. Sifat yang bangsa ternapi. Sebut kata bujang, macam sebut minggu lepas lah. Lepas tu, bujang ni macam-macam terjemah lah. Ada orang kata bujang tu nama orang, dia kata. Dia juga begitu. Ada bujang nama orang. Mungkin ada lah. Mana sebut kata orang ni bujang. Ternapi isteri. Ternapi suami. Itu panggil sifat yang dibangsakan kepada ternapi. Itu dia panggil salbi. Kalau hak sifat Tuhan kok, sifat yang mana bangsa ternapi akan sifat-sifat yang tak layak bagi Tuhan. Mana? Ada awal, tak layak. Ada akhir, tak layak. Serupa Allah dengan makhluk yang Allah jadikan. Tak layak gitu. Berkehendak kepada zat dan penjadi, tak layak. Berbilang, tak layak. Jadi, kidam bakok sampai ke wahdaniyah, ternapi akan sifat yang tak layak. Kidam, tidak ada permulaan. Sebab ada permulaan, tak layak bagi Allah. Bakok, ternapi ada kesudahan. Sebab apa? Sebab ada kesudahan, tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil sifat yang bangsa ternapi. Ataupun setengah-setengah bermakna, sifat salbiyah ni, sifat yang mana kalau kita nak erti sifat ni, kena terjemah dengan tidak. Kena terjemah dengan tak ada. Dia panggil sifat salbi. Sifat yang kita nak reti dia sifat ni kena tafsir dengan tak ada. Mana apa? Tak ada awal. Tak ada akhir. Tidak serupa dengan yang baharu. Tidak berkehendak pada zat dan penjadi. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak berbilang. Sifat yang nak reti dia kena terjemah dengan tak ada. Kalau kata tadi kok miskin, tak ada harta. Kalau kata ni mandul, tak ada anak. Kalau kata bujang, tak ada pasangan. Dia panggil sifat yang nak erti dia kena tafsir terjemah dengan tak ada. Itu sifat salbi dia panggil. Kemudian kudrah. Kudrah tidak lemah. Gitu. Dah. Bukan kata
sifat kudrah. Nak reti kudrah, kena kena terjemah dengan tidak. Kenapa tidak? Kudrah artinya tidak lemah. Ada. Kudrah kita reti dah. Cuma tidak lemah tu lazim daripada kudrah. Bila bersifat dengan sifat kudrah, dan kita retilah sebut kata kudrah ni kuasa. Cukup dah lah. Kidam sedia. Sedia apa makna sedia? Tidak ada permulaan. Baqa, kekal. Mana apa kekal? Tidak ada kesudahan. Tambahan pula sedia. Ada sedia zaman ni. Sedia kala dah. Macam kita duk cakap. Saya sedia kala dah kapun ni. Kenapa sedia kala? Lama masa. Sebab apa? Sebab tok nenek pun kapun tu dah. Kita berkata sedia kala. Sedia kala macam sifat Tuhan ni. Kidam ni sedia kala lah ni. Dah. Itu sedia lain maksud dia. Maksudnya sedia dengan bahawa lama masa. Ni tak ni kidam. Nak reti kidam ni kena terjemah dengan tak ada permulaan. Kalau kata kekal. Kekal. Kita pun kekal juga. Kita kerja tempat tu kekal dah. Kita duduk kampung tu kekal dah. Maksud lain tu. Dah kata kekal sifat Allah. Kekal dengan makna tidak ada kesudahan. Tak ada kesudahan tu makna kekal. Ada ni. Adapun kudrah terjemahnya kuasa cukup. Nak reti kudrah kena terjemah dengan tidak lemah dia. Tidak lemah tu lazim dia sahaja. Itu bukan sifat salbi. Sifat salbi kidam sampai ke wahdaniyah. Sifat yang bangsa ternapi. Ternapi sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun salbi, sifat yang mana nak reti dia kena terjemah dengan tak ada. Itu sifat salbiyah. Kalau ikut terjemahan, sifat yang bangsa ternapi. Nafsiyah, sifat bangsa diri. Bangsa nafsi, bangsa zat. Salbiyah, sifat bangsa ternapi. Kenapa dinamakan sifat salbiyah wujud ni? Kerana bila sebut kata wujud, hati kita terus tuju kepada diri. Nanti panggil sifat bangsa diri. Kenapa sifat kidam sampai ke sifat wahdaniyah dinamakan sifat salbiyah? Ternapi. Ternapi akan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Ternapi permulaan, ternapi kesudahan. Sebab tu dinamakan kidam sampai kepada wahdaniyah sifat yang bangsa ternapi. Kenapa? Kerana ternapi akan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat ni ada ke tak? Sifat tu tak ada. Cuma kita reti faham sahaja. Ada tak diri sifat kidam? Tak ada. Diri sifat baqa? Tak ada. Cuma reti sahaja. Tak ada permulaan. Zat Allah bersifat dengan kidam. Bila tidak ada kesudahan, zat Allah bersifat dengan baqa. Sifat kidam baqa ada? Tak ada. Diri sifat tu. Bukan Allah tidak bersifat dengan kidam baqa. Tapi diri sifat tu tak ada. Macam ginilah. Kalau saya biasa buat misalnya gini. Kita sekarang kekal. Kita seorang. Kita kekal, kita seorang. Mana sifat kekal kita? Tak ada sifat kekal. Cuma selagi kita belum dibinasakan oleh Allah, kita kekal lah. Diri sifat kekal tak? Tak ada sifat kekal tu. Tapi selagi zat kita, diri kita tidak dibinasakan oleh Allah, maka kitanya bersifat dengan kekal. Ada tak sifat kekal? Tak ada. Dia panggil sifatun adamiyatun. Sifat yang bangsa ketiadaan. Diri sifat tu tak ada. Tapi kita bersifat dengan baqa. Tapi diri sifat tu tak ada. Maka bila diri sifat tu tak ada lah kaunuhu. Kaunuhu ni umpama pelekat.
Jadi kidang bakok tak ada. Nak pelekat apa? Tak ada kaunuhu. Kudrah lain. Sifat yang ada. Ni bicara hak ihtimalan. Hak sifat ma'ani. Bukan kita tidak berpegang Allah bersifat kidang bakok. Tidak berpegang Allah bersifat kidang bakok. Hak ijma' ulama' atau kafilah wali'azabillah. Tapi diri sifat tu tak ada. Diri sifat wujud pun tak ada. Diri sifat wujud pun tak ada. Tapi orang ni gitulah. Sifat wujud Allah. Tak ada sifat wujud Allah. Jadi dia pergi cerita kepada tempat hak baru ngaji. Tak payahlah. Nak dalang-dalang gitu orang. Kalau tak faham saja, okey juga. Okey lagi lah tak faham saja tu sebab hak baru. Dia faham kok lain. Sifat wujud Allah tak ada Mana ada sifat wujud Allah? Orang peripuk jabat agama. Jabat agama panggil. Jabat agama. Sebab apa? Sebab sifat wujud Allah tak ada. Itu kata. Yang duk cerita tu pun duk kena tepat. Orang pula hak baru ngaji. Sifat wujud tu tak ada. Diri sifat wujud tu tak ada. Allah bersifat dengan sifat wujud. Macam kita. Mana sifat wujud kita? Tak ada sifat wujud kita. Ni dia tunjuk. Ni zat bukan sifat. Ni zat ni diri kita. Mana sifat wujud? Tak. Ada ni. Tapi dia tak macam sifat salbiyah. Atau adamiyah tu. Macam juga kata. Diri sifat kidang bakok tak ada. Bukan kata Allah tidak bersifat kidang bakok. Diri sifat tu tak ada. Sekata je dah lah. Macam kalau kita tanya. Sifat dia bersifat dengan sifat mandul. Mana sifat mandul? Duduk mana sifat mandul? Duduk mana sifat mandul? Duduk di perut. Duduk di mana? Di manakah duduk sifat mandul? Di mana duduk sifat mandul? Ni boleh tanya ni, di mana kau duduk sifat mandul? Tanya macam Siti P. Romli. Di mana kau duduknya sifat mandul? Jawab ni. Di mana duduk sifat mandul? Tak ada sifat mandul tu. Dia kata di mandul. Di mandul lah sebab tak ada anak. Mana dia bersifat dengan mandul sebab dia tak ada anak. Tapi diri sifat mandul tak ada. Cuma reti sahaja. Bila dia tak boleh anak, mana dia mandul? Ada tak diri sifat mandul tu? Tak ada. Ada pun diri sifat kudrah, tenaga, ada. Kita boleh rasa. Ketika sifat kudrah kita tak ada. Orang tarik. Lesulah kitanya. Nak bangun pun kena orang tolong. Sebab apa? Sebab tak ada sifat kudrah. Kemudian tu, rasa segar. Rasa segar tu maksud apa? Tuhan bubuh sifat kudrah di tubuh kita. Maka sifat kudrah tu ada di tubuh kita. Itu memang ada. Jadi macam mana sifat kudrah yang ada kemudian duduk di tubuh kita? Nak duduk macam mana? Kaunu qadirah lah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Sebab apa? Sebab sifat kudrah sifat yang ada. Kita rasa di tubuh kita ni. Ada sifat kudrah. Sama juga diri sifat samuk, diri sifat basar. Ada, Tuhan letak. Tuhan letak diri sifat samuk, basar, kalam. Tuhan letak sifat samuk di gegendam telinga. Begitulah abang dia dah. Tuhan letak diri sifat basar di biji mata. Tuhan letak sifat kalam di lidah kita. Tuhan letak. Ada tak sifat samuk, basar, kalam di tubuh kita? Ada. Ada. Diri sifat samuk ada di telinga kita, Tuhan letak. Diri sifat basar ada di biji mata kita, Tuhan letak. Diri sifat kalam ada di lidah kita, Tuhan letak. Itu memang sifat yang ada. Itu bahagian yang ketiga, sifatun ma'aniyun. Adapun kata tadi mandu, diri sifat tu tak ada. Hanya reti seseorang yang tidak boleh beranak, dia bersifat dengan sifat mandu. Gitu je lah.
Ni bukan pegangan ni untuk lebih kejap memahami hak pembahagian, hak sifat 20. Kenapa sifat nafsiyah, sifat salbiyah tidak ada kaunuhu? Sebab itu bukan sifat yang ada. Kenapa ma'ani ada kaunuhu? Sebab ma'ani sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada? Ada di zat Allah. Kaunuhu itulah seolah-olah yang melekatkan sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Maka dipanggil sifat qudrah sampai ke sifat kalam, sifatun wujudiyatun dipanggil. Sifat yang bangsa ada. Sifat salbiyah dipanggil sifatun adamiyatun. Sifat yang bangsa tiada, tak ada diri sifat. Itu hak salbiyah. Ini yang ketiga. Sifatun ma'aniyun. Artinya, erti terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, sifat yang bangsa ada. Zizat. Sifat yang bangsa ada. Dia ma'ani ni banyak, jamak. Kalau satu dia panggil ma'nan. Ma'nan ni satu perkara yang ada. Ma'nan, satu perkara yang ada. Ma'ani, banyaklah sebab sini 7. Ada ni. Ma'nan, satu perkara yang ada. Mana kalau ma'nan, kalau kita ni, perkara yang ada. Warna perkara yang ada. Hak tadi, perkara yang ada ni, kudrah di kita, perkara yang ada. Sama yang Tuhan letak di telinga kita, perkara yang ada. Ada ni. Kemudian termasuk perkara yang ada, perkara yang kita dapat melalui 5 panca indera kita. 5 panca indera kita. Panca indera penglihatan, pendengaran, panca indera diri lah kita panggil. Panca indera bau, panca indera rasa, panca indera sentuh. Jadi 5. Al-hawasul khamsah, jadi 5. Yang mana dapat dengan panca indera yang 5 ni, itu semua benda yang ada. Maknan belaka. Ada ni. Ni kita tengok zat benda ni. Ada. Kita dengar suara. Suara ada. Suara tu ada. Sebab tu suara boleh apa? Boleh apa? Takak suara. Kan? Rakaman kan? Tangkap suara. Sebab apa boleh tangkap suara? Sebab apa suara tu boleh masuk dalam recording tak panggil tau. Macam mana suara boleh ambil? Sebab suara benda yang ada. Maknan dipanggil. Bau-bau tu, wangi ke busuk ke, maknan benda yang ada. Yang kita rasa manis, masing, maknan benda yang ada. Yang kita sentuh licin, kasar, kita sentuh tu kan, tu maknan benda yang ada, perkara yang ada. Tapi itu perkara benda. Ni nak cerita sifat. Nak cerita sifat. Sifat yang ada. Jadi ma'ani, maknan, di mufakrim makna, mana sifat yang bangsa ada. Sifat yang wujudiyatun. Sifat yang bangsa ada. Ada sifat tu. Bukan hanya setakat reti sahaja dah. Memang sifat tu ada. Itu terjemahan daripada kata ma'ani. Dan iaitu, ini pembahagian dia, 7 yang kemudian ada sifat salbiah itu. 7 kemudian daripada sifat wahdaniyah itulah. Iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar kalam. Dan sebab dinamakan 7 itu sifatun ma'aniyah. Kenapa? Kenapa 7 kudrah sampai ke kalam ni dinamakan sifat bangsa ada? Kerana tiap satu daripada 7 sifat ni menuju kepada satu perkara, satu sifat yang ada di zat. Mana? Seperti kudrah, itu sifat yang ada tu. Kudrah yang ada di zat Allah, kudrah yang qadim ada. Kudrah yang ada di tubuh kita, kudrah yang baharu ada. Ada makna belaka tu, ma'ani belaka. Sebab apa? Sebab tu sifat yang ada.
Maka maknanya, makna kudrah ni, satu sifat yang ada, ia sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, nescaya dapatlah kita melihat akan dia, akan sifat kudrah. Ada makian yang 6, kemudian daripadanya hak iradah sampai ke kalam. Jadi sifat kudrah ni sifat yang ada sekira-kira di hari akhirah Tuhan buka hijab. Tuhan buka dinding antara kita dengan Tuhan. Kita ni terhijab, terdinding. Maka kita tak dapat melihat zat Allah. Bila Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, di hari akhirah, kita akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata lendai. Bukan melihat zat Allah dengan basirah. Melihat zat Allah dengan basirah, atas dunia ni pun, di kalangan awliya illah, dapat melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Syuhud dia panggil. Itu maqam awliya. Mana mata hati awliya sentiasa memandang Allah dengan basirah, bukan mata lendai. Sebab dengan mata lendai, dengan basar ni, dapat melihat Allah di atas dunia ni hanya berlaku pada Nabi SAW juga pada malam Isra' dan Mi'raj. Yang lain tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, bercakap acak kali dengan Allah, tapi tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Adam tidak pernah melihat zat Allah. Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah. Yang pernah melihat zat Allah hanya Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Tapi di hari akhirah, orang mukmin akan dapat melihat zat Allah bila Allah buka hijab, buka dinding. Sebab apa dapat melihat zat Allah? Sebab zat Allah ni ada. Dapat melihat zat Allah. Kudrah ada juga. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh melihat sifat kudrah, sifat iradah, sampailah kepada sifat kalam. Sebab apa? Sebab sifat yang ada. Boleh tak kita nak melihat sifat kidam baka Allah? Tak boleh melihat sebab sifat kidam baka, sifat yang tak ada, hanya reti sahaja. Adapun sifat kudrah iradah di zat Allah, kita boleh lihat. Kalau Allah buka hijab, mana zat Allah kita boleh lihat. Kudrah iradah yang ada di zat Allah pun kita boleh lihat. Apa? Sebab sifat yang dibangsakan kepada makna, kepada perkara yang ada, iaitu sifat yang ada, sifat yang wujudiah. Jadi macam mana perkara yang ada, sifat yang ada ni ada di zat Allah. Kaunuhu itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat ma'ani itu di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum daripada pembahagian ni pun cerita acak kali dah juga ni. Dah. Masa bicara sifat kudrah iradah tu sebut dah. Huraian ni lah. Sifat kudrah. Satu sifat yang wujud yang ada. Contoh dalam kitab kita ni. Sifat kudrah artinya berkuasa. Iaitu satu sifat yang ada ia. Di zat Allah Ta'ala. Yang ada. Ini sifat yang wujud dia. Iradah pun samalah juga. Iradah iaitu satu sifat yang ada ia di zat Allah. Sifat ma'ani adalah. Maknan satu perkara yang ada. Maka huraian sifat kudrah iradah sampai ke sifat kalam, sifat yang ada di zat Allah. Kidam bakak tak kata ada, sungguh. Dia kata sungguh je, dia tak kata ada. Kita pun cakap gitu juga. Kita tak kata ada sifat mandu, kita tak kata sungguh dia mandu. Sungguh kan. Gitu je lah. Tu kan ni. Kita pun sungguh juga. Jangan sebut kata ada. Jadi kalau hak perkara yang adami, dia tak sebut dengan ada, disebut dengan sungguh. Itu istilah panggilan kita kot bahasa Melayu lah pula. Ada ni. Jadi kalau hak kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah,
Allah beri lihat kita, kita boleh lihat akan sifat kudrah, iradah sampailah kepada sifat kalam. Kita habis lalu amalan ni. Habis lalu. Yang keempatnya sifatun maknawiyatun. Apa maknawiyah ni? Artinya diterjemah maknawiyah saja. Arti maknawiyah yang bangsa ma'ani. Senang je. Ma'ani yang dibangsakan kepada perkara yang ada. Maknawiyah yang dibangsakan kepada ma'ani. Gitu je. Itu terjemah pada maknawiyah. Yakni maknawiyah ni sifat yang dibangsa pada ma'ani, sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah. Kenapa dipanggil maknawiyah? Sebab sifat ni melazimi bagi sifat ma'ani. Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Jadi ada sifat kudrah lazim, mesti ada sifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran panggil sifat bangsa ma'ani. Lalu dah sebab ada ma'ani, ada maknawiyah. Bersifat dengan sifat ma'ani, maka sungguhlah bersifat dengan sifat maknawiyah. Jadi kaunuhu ni melazimi akan sifat ma'ani. Kalau gitu kaunuhu panggil bangsa ma'ani lah. Maknawiyah. Sebab apa panggil maknawiyah? Sebab contohnya kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi akan sifat kudrah. Sifat kudrah dipanggil sifat ma'ani. Dan kaunuhu qadiran yang melazimi akan sifat ma'ani, nama dia kok maknawiyah yang dibangsakan kepada ma'ani. Sebab apa? Sebab sifat maknawiyah ni dia berekal daripada sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ni seolah-olah yang melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Jadi sifat kaunuhu ni bubuhlah nama dia maknawiyah yang dibangsakan pada ma'ani. Sebab apa? Sebab maknawiyah ni melazimi akan sifat ma'ani. Maknawiyah ni lah yang melekatkan akan sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni acak kali dah ni. Kalau baru-baru sabarlah. Ni secara mendalami. Untuk kita lebih kejap lagi. Sebab apa yang kaunuhu panggil maknawiyah? Tadi melazimi bagi ma'ani. Ma'ani sifat apa? Sifat yang ada. Mana sifat yang ada? Kudrah, iradah sampai ke kalam. Dan kenapa pula kaunuhu ni dipanggil maknawiyah? Sebab kaunuhu ni melazimi akan sifat ma'ani. Jadi panggil maknawiyah lah yang dibangsakan kepada ma'ani. Itu maknawiyah. Kerana yakni sifat maknawiyah ni, sifat maknawiyah ni sifat yang bangsa melazim. Melazim apa? Mesti berekal. Kita biasa sebut berekal, orang tak pernah faham mana. Mana apa? Ada sifat ma'ani, Allah bersifatlah dengan maknawiyah. Allah bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu. Ini qadiran. Dia gitu. Dan melekat jadi seolah-olah lah ni. Seolah-olah nak ada sifat ma'ani, kena ada sifat maknawiyah. Jadi bersabit daripada sifat ma'ani jugalah maknawiyah ni. Maka dibangsalah kepada ma'ani atau maknawiyah. Dan iaitu sifat maknawiyah yang bangsa ma'ani ni. Yang mana sifat maknawiyah ni melazimi bagi sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani contoh kudrah, maka Allah bersifatlah dengan maknawiyah kaunuhu qadiran. Dan iaitu sifatun maknawiyatun, 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani tersebut. Ma'ani 7 tu lah. Mana kita kata kemudian daripada sifat kalam. Mana maknawiyah yang 7 ni? Iaitu kaunuhu qadiran,
kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan dibilang sifat itu. Dan dibilang sifat itu ialah kaunuhu. Artinya keadaan tu dibilang sifat. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim atau melekat ia kaunuhu akan sifat-sifat makni di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab melazim ia akan sifat makni itulah dinamakan sifatun maknawiyatun. Jadi kaunuhu ni dia melazimi akan sifat makni. Ada sifat makni maka Allah bersifat dengan maknawiyah. Oh, jadi kalau gitu kok, kalaulah kaunuhu ni melazimi bagi kudrah, iradah sampai ke kalam sifat makni, maka kaunuhu ni dinamakan sifatun maknawiyatun. Sifat yang dibangsa pada makni. Jadi kaunuhu tu sifat. Adapun qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun itu bukanlah ia sifat. Bukan terkena kepada zat sendiri, kepada zat Allah. Qadirun zatun muttasifun bil qudrah. Isim-fa'il. Apa makna? Zat yang bersifat dengan kudrah. Itu kena qadirun. Kaunuhu tu sifatnya. Kalau qadirun, muridun bukan sifat. Qadirun zat Allah yang bersifat dengan kudrah. Muridun zat Allah yang bersifat dengan iradah. Alimun zat Allah yang bersifat dengan ilmu. Kena kepada sifat ke kena kepada zat? Kena kepada zat, itu bukan sifat. Lepas tu cerita dah sebelum ni, kalau ada kitab-kitab yang sifat maknawiyah ni tak ada kaunuhu. Sifat yang ke-13 kalam. Sifat yang ke-14 qadirun. Sifat yang ke-15 muridun. Eloknya kita tambahlah kaunuhu qadiran. Sebab qadirun bukan sifat. Qadirun kena kepada zat Allah sendiri. Macam kita. Yang gagah. Yang berilmu. Mana ni? Yang gagah, yang pandai. Gagah sifat yang diri dia. Pandai sifat yang diri dia. Tapi kalau sebut kata yang gagah, kena ke sifat ke kena pada orang tu? Yang gagah kena kepada orang yang gagah. Gagah tu sifat dia. Tapi yang gagah bukan kena kepada sifat. Kena kepada orang yang ada sifat gagah. Ada ni? Yang kaya, kena kepada orang. Ada ni? Kena kepada orang. Yang gagah, yang pandai, yang tu. Macam sini. Qadirun, yang kuasa. Yang kuasa. Kena pada siapa? Zat Allah yang bersifat dengan sifat kuasa, sifat kudrah. Maka itu bukan sifat. Qadirun, muridun bukan sifat. Walaupun ada dalam setengah kitab Jawi, dia qadirun, muridun. Sifat yang ke-13, kalam. Sifat yang ke-14, qadirun. Sifat yang ke-15, muridun. Eloknya kena tambah kaunuhu. Kaulah sifat. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh dengan qadirun hingga akhir, maka itu bukanlah sifat maknawiyah juga tu. Bukan kena kepada samaratis sifat, yakni kegunaan sifat. Dia kata kena pada samarah pula. Tak kena kepada sifat. Kena kepada samarah pada sifat, tak kena kepada sifat. Dia samarah ni mohon. Dia gini. Samarah ni kudrah sifat. Samarah dia. Apabila Allah bersifat-sifat kudrah, kuasa. Kuasa tu samarah. Kemudian kuasa mengada meniada, itu ta'ala. Ada dia. Allah yang bersifat dengan ilmu, maka Allah tahu. Tahu tu samarah dia. Dia panggil samaratus sifat. Buah kepada sifat. Bila ada kudrah, maka Allah kuasa. Bila ada ilmu, maka Allah tahu. Itu buah dia, samarah dia.
Tahu akan apa? Tahu akan sekalian perkara. Tahu akan sekalian tu dipanggil ta'alluq fungsi kepada sifat ilmu. Anda ni. Bila Allah ada sifat sama, Allah mendengar. Mendengar tu samarah. Mendengar akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq. Ni. Gimana? Samarah ni buah asal dia. Buah. Hasilan. Bila ada kudrah, maka kuasa. Bila ada ilmu, maka Allah tahu. Nak cerita zat Tuhan. Bila Allah bersifat dengan sama, Allah mendengar. Kemudian Allah kuasa apa ni? Kuasa mengada dan meniadakan. Itu ta'alluq. Allah tahu apa? Tahu akan sekalian perkara pada azal. Tahu akan sekalian tu dia panggil ta'alluq bagi sifat ilmu. Samarah ni tadilah kuasa, tahu, mendengar, melihat, itu dia panggil samarah. Akan apa? Akan tu dia panggil ta'alluq bagi sifat ma'ani. Jadi sini dia kata samarah ni kalau kaunuhu qadirang dia. Sifat semua kaunuhu. Dia ginilah. Dia kaunuhu qadirang ni setengah huraian, sifat dah tu kaunuhu qadir bukan samarah. Cuma yang khilafnya adalah kaunuhu, diri keadaan tu. Di keadaan tu sifat makniyah yang bersabit dengan makni. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun keadaan kaunuhu yang kuasa tu, Mu'tazilah pula dia kata, Mu'tazilah ya juga. Kaunuhu ni keadaan Allah yang kuasa. Tapi keadaan Allah yang kuasa ni dia tak bersabit dengan kudrah. Ini Mu'tazilah. Kaunuhu qadirah, Mu'tazilah pun ya. Allah, keadaan Allah yang berkuasa, Mu'tazilah pun ya. Kita ahli sunnah, ya juga. Keadaan Allah yang berkuasa. Tapi keadaan Allah yang berkuasa, kita ahli sunnah, bersabit dengan kudrah yang ada di zat Allah. Ada pun Mu'tazilah, keadaan Allah yang berkuasa, tapi tidak berkait dengan sifat kudrah. Lepas tu berkuasa, berkait dengan zat. Sebab Mu'tazilah, dia menafikan sifat ma'ani. Tak ada. Kudrah tak ada di Allah. Iradah tak ada di Allah. Dan Allah berkuasa ke tak? Berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Kudrah tak ada. Berkuasa kot jalan mana? Berkuasa dengan zat. Sifat tak ada. Sifat kudrah tak ada. Itu Mu'tazilah. Pada ni. Dia pakai akal kot mana? Kalau sifat kudrah ada di zat Allah ada. Sifat kudrah ada. Sifat iradah ada. Sifat ilmu ada. Berbilang perkara yang ada. Banyaklah perkara yang adanya. Tapi banyak pun hak Tuhan. Pelik apanya? Tak boleh. Hak ada satu je. Zat je ada. Satu je ada. Zat je. Kudrah? Tak ada. Dah Tuhan lemah ke? Tak. Keadaan Tuhan kuasa. Tapi kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat kudrah. Itu Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah tidak menafikan kidam baka. Kenapa Mu'tazilah tidak menafikan kidam baka? Menafikan sifat kidam baka, kafir tu. Bukan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah tidak menafikan kidam baka? Sebab kidam baka tak ada. Cuma reti saja. Maka tidak berbilanglah perkara yang ada. Sekarang ni yang ada zat Allah. Kudrah ada juga di zat Allah. Kudrah ada juga. Iradah ada juga. Ilmu jenis ada juga. Jadi banyak yang ada. Lepas tu Mu'tazilah menafikan sifat kudrah iradah. Kidam baka. Kidam baka bukan sifat yang ada. Tak ada masalah lah Mu'tazilah kata. Allah bersifat dengan sifat kidam baka. Sebab kidam baka bukan sifat yang ada. Tapi kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sifat kudrah sifat yang ada. Zat Allah ada juga. Kudrah Allah ada juga. Iradah Allah ada juga. Jadi berbilang yang ada. Ini tak nak ni kan? Tak silap. Maka kudrah tak ada di zat Allah. Iradah tak ada di zat Allah. Tapi keadaan Allah yang kuasa. Yang kuasa kok mananya? Kuasa dengan zat. Bukan kuasa dengan sifat kudrah. Itu Mu'tazilah. Jadi keadaan tu sifat yang diijma'kan oleh ahli sunnah dan Mu'tazilah. Keadaan yang kuasa tu tetap dah. Keadaan yang kuasa tetap.
Ahli sunnah pun keadaan Allah yang kuasa tapi bersabit dengan sifat kudrah. Mu'tazilah keadaan Allah yang kuasa tak bersabit, tak berkait dengan sifat kudrah. Sifat kuasa tak ada di zat Allah. Dan keadaan Allah yang kuasa berkait dengan zat semata-mata. Sebab kalaulah berpegang Allah, keadaan Allah tidak kuasa, berarti Allah lemah, itu kamu Mu'tazilah tu kafir. Sebab ada orang dia hurailah Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Tak ada sifat kudrah, tak ada sifat iradah, tak ada. Dia pun kata Mu'tazilah menyabitkan Allah lemah. Mana Mu'tazilah berpegang Allah lemah. Sebab Mu'tazilah menafikan, tolak sifat kudrah di zat Allah. Berarti Mu'tazilah menyabitkan, menyatakan Tuhan lemah. Itu bukan Mu'tazilah. Kalau Tuhan lemah tu kafir terus. Mu'tazilah ni terpesong daripada jalanan ahli sunnah jemaah, tapi ulama tak hukum kafir sebab dia tidak menafikan kekuasaan Allah. Kalau menafikan kekuasaan Allah, keadaan Allah yang kuasa dinafikan, berarti Allah lemah, atau bukan Mu'tazilah. Dan macam mana boleh kuasa Allah kalau tak ada sifat kudrah? Allah, keadaan Allah yang berkuasa dengan zat. Keadaan Allah yang berkehendak dengan zat. Keadaan Allah yang mengetahui dengan zat. Allah melihat dengan zat. Allah mendengar dengan zat. Bukan dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Jadi keadaan Allah yang kuasa itu memang ijma' lah. Ahli sunnah pun sama. Mu'tazilah pun sama. Maka hendaklah perhatilah engkau bersungguh-sungguh. Supaya sungguh-sungguh apa? Payah sikit. Payah sikit pun hak ni hak fardu kifayah. Selesailah huraian-huraian sifat yang sabit. Yang sabit, yang tetap bagi Allah Ta'ala. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap ni, wajib fardu ain. Wajib atas ni, wajib pada syarak. Ingat baik dia. Wajib atas, mana wajib syar'an. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan jalan tafsil, iaitu 20 sifat. Hak jalan tafsil. Hak jalan ijmal, jalan borong, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dan lawan-lawan pun 20. Hak ni wajib kita atas kita mengetahui dan berpegang belakang. Hak lawan sifat 20 tu kita mengetahui dan kita mengaku sungguh di hati, kok jalan tidaklah. Lemah. Lawan kepada sifat kudrah. Kita pun mengetahui dan mampu putus di hati, lemah, tidak sama sekali di Tuhan. Contohnya. Jahil, tidak sama sekali di Tuhan. Itu hak kita wajib mengetahui dan mengaku sungguh dalam hati akan lawan kepada 20 sifat. Beserta pula dengan dalil-dalil. Nakliyun dan akliyun. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir, tiap-tiap satu sifat didatangkan 2 dalil. Dalil nakliyun, dalil yang diambil dari Quran hadis pun didatangkan. Dalil akliyun, dalil akal pun didatangkan juga. Tapi cukuplah memada dengan dalil akli semata. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-21. Sifat 21 dibilang sini. Satu jawaz, iaitu haruh. Jadi sifat haruh ni kesudahan segala aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat wajib 20 selesai, sifat mustahil 20 selesai. Hak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir. Ana masuk pula sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sifat haruh ni kesudahan segala aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah.